Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Terbaik dan juga sedikit ya menggempakan ya kenyataan terkini daripada Azalina Othman. Dan apabila saya membaca kenyataan ini, memang saya rasakan ia yang satu yang tepat ya apa yang dikatakan oleh YB Azalina Othman ini, sahabat-sahabat semua. Katanya memang mudah untuk menuding jari, terutamanya apabila kita kalah. Mulalah menuding jari, salah kau, salah kamu, salah itu, salah ini, dan sebagainya. Jadi hari ini sahabat-sahabat semua, saya mau membacakan ya kenyataan terkini daripada YB Azalina berkaitan dengan keadaan situasi semasa Parti UMNO khususnya. Jadi tanpa buang masa, saya mau membacakan kenyataan ini. Tapi sebelum itu, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia kata-kata daripada Azalina. Jika kalah dalam pemilihan PIBG, jangan dibakar sekolah. Itu antara kenyataan ya yang diberikan oleh YB Azalina Othman. Jadi apakah maksud sebenar ya apabila Azalina berkata seperti itu? Dan sebelum itu Azalina memberikan ucapan tahniah kepada Presiden Parti UMNO merangkap pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi serta kepimpinan Barisan Nasional atas kejayaan wakil rakyat BN dilantik menjadi ahli mesyuarat kerajaan negeri ESKO di 3 negeri, terutamanya di Pulau Pinang, Selangor ya, dan Negeri Sembilan, di mana BN sebelum ini berada di Blok Pembangkang sejak 2008. Ujian pertama telah selesai dan sekarang katanya kita melangkah masuk ujian kedua, yaitu kerjasama dalam pentadbiran negeri di Selangor, Negeri Sembilan, dan juga Pulau Pinang. Sebagai Ketua Penerangan UMNO, saya membaca dengan teliti semua pandangan serta teguran yang dilontarkan semua pihak, katanya. Kira-kira dari dalam parti maupun luar parti. Kerana kita tahu sebagai parti yang ditubuhkan sejak 1946, ini satu manifesto bahawa ramai yang sayang pada parti ini. Inilah amalan demokrasi dalam parti di mana setiap ahli boleh beri pandangan, tetapi dengan konsep demokrasi juga ada calon kalah dan ada juga yang menang dalam pilihan raya. Sudah tentu kita tahu ya dan faham akan realiti ini, kata Azalina. Jadi memang mudah katanya untuk menuding jari, terutamanya apabila kita kalah dalam pilihan raya. Kalah satu undi tetap kalah, menang satu undi tetap menang. Mungkin kita boleh beri contoh, jika kita kalah ketika bertanding untuk jawatan yang dipertua PIBG, usahlah kita bakar dan runtuhkan sekolah. Itu. Ada parti politik bermula di tangga mahkamah. Ada yang masih di tangga mahkamah. Malah bertahun bergolak dengan pihak keselamatan. Namun ahlinya tetap teguh yang merapatkan saf serta berterusan meletakkan keyakinan terhadap pimpinan mereka dan parti ini. Dan hari ini katanya parti ini berkenan telah berjaya ya memerintah negara selepas PRU yang ke-14. Mereka yakin kepimpinan parti akan bawa kejayaan. Ya, pelik dan ajaib katanya. Ya, ketika calon dikemukakan, ia diterima malah bersorak di dalam dewan. Bahkan ketika watika diberi, pengurusi BN dipuji. Hakikatnya kita meletakkan calon di 108 kursi yang berpotensi menang dan berpotensi kalah. Realitinya itulah sistem demokrasi pilihan raya, kata Azalina Othman. Sebenarnya bagi kepimpinan BN, parti boleh sahaja ambil jalan mudah, yaitu fokus kepada kursi-kursi yang mudah menang atau di negeri-negeri yang kita tahu telah menerima dan faham pemula perpaduan di peringkat pusat, di kerajaan pusat. Jadi ketika kita kemukakan 108 kursi untuk ditandingi, tidak siapa yang merungut, malah ada juga yang merasakan jumlah itu tak cukup. Tapi hari ini ada pula suara-suara sinis, ya apabila kursi yang kalah, suara-suara ini tidak pula kedengaran ketika watika diserahkan. Bukan lagi tunjang utama, pengurusi BN sendiri beri kebebasan kepada perhubungan negeri dan ketua bahagian dalam pemilihan calon yang difikirkan layak. Sebab itu saya kata ia tanggungjawab bersama, kata Azalina. Kita lupa ketika UMNO diserang selepas PRU 14, Presiden tidak meninggalkan UMNO. Malah dia turut didesak untuk membubarkan UMNO, namun tetap berdiri teguh untuk mempertahankan parti keramat ini. Selepas enggan akur kepada desakan untuk bubarkan UMNO, terus didakwa di mahkamah sehingga ke hari ini.
Ketika PRN lalu, tak semua kawasan DUN yang ditandingi calon BN sempat dikunjungi pengurus CBN untuk membantu kempen dalam tempo yang singkat ini. Tetapi realitinya, ada kawasan yang tidak dikunjungi pengurusi calon BN tetap dipilih pengundi sebagai wakil rakyat. Contohnya di DUN Juase di Negeri Sembilan. Memang mudah untuk mendesak pengurusi BN mengundur diri, tapi BN adalah satu institusi. Kenapa segalanya diletakkan di bawah pengurusi? Wahai walhal bukan pengurusi yang bertanding pada PRN lalu, katanya. Sebenarnya apa yang paling penting dalam mana-mana pilihan raya, formula kemenangan mengambil kira faktor calon pengundi serta cabaran. Apa yang perlu kita ubah bukan presiden, tapi cara kita, bagaimana kita bekerja dan menggerakkan kempen kita. Antara cabaran utama yang kita masih ketinggalan ialah peperangan saraf di platform digital. Pendekatan konvensional bersemuka tidak lagi menjadi tunjang utama kempen hingga ada ceramah fizikal tidak mendapat sambutan. Kempen sebenar adalah di platform digital. Ya, jadi BN sendiri perlu faham, katanya, dan akur bahwa kita menghadapi defisit pengetahuan dan penguasaan platform digital di saat pihak lawan berbelanja tanpa had menggunakan platform-platform itu bagi mempengaruhi pengundi. Kita tidak ada peraturan maupun undang-undang yang boleh menyekat propaganda tanpa had pihak lawan yang menggunakan dana begitu banyak di platform digital kerana penyedia platform berpangkalan di luar negara. Melangkah ke hadapan, BN perlu bersedia untuk berubah menjadi parti yang lebih mahir dan memiliki pengetahuan menguasai teknologi digital, dan kerajaan perpaduan juga perlu bersedia dengan penguasaan perang saraf di platform digital. Adalah penting untuk saya tegaskan, kata Azalina lagi, gabungan ini bukanlah satu kesatuan yang sempurna dan ada ruang untuk pembaikan. Apa yang pasti, kerajaan perpaduan ini dibina dengan mencari titik persamaan, yaitu demi agama, bangsa dan negara. Dan sudah tentu, bagi UMNO sendiri, parti ini akan terus menjadi suara dalam kerajaan perpaduan selari dengan perjuangannya melindungi agama Islam sebagai agama persekutuan, hak-hak bumi putra, raja-meraja Melayu dan juga bahasa Melayu. Ini termasuk menjadi suara kepada kedaulatan undang-undang dan segala kelemahan, kekurangan dan salah guna dalam pelaksanaan undang-undang dan proses keadilan dibangkitkan melalui saluran yang betul, karena kita perlu menghormati pengasingan kuasa yang terdiri daripada badan eksekutif, kehakiman dan juga perundangan. Akhir sekali, izinkan saya untuk melontarkan persoalan ini, kata Azalina. Ya, adakah sudah tiba masanya untuk UMNO bertanding atas tiket UMNO pada pilihan raya yang akan datang, atau masih lagi di bawah bendera BN ataupun di bawah BN tetapi dengan gabungan baru? Itu satu persoalan daripada Azalina Othman yang harus difikirkan bersama, khususnya Karumbi dan juga pimpinan-pimpinan UMNO yang kita lihat hari ini, sahabat semua, selalu saja menyalahkan orang lain, bukan dengan semangat usaha sama, tetapi apa yang mereka lakukan, menyalahkan pihak tertentu, dengan segala keputusan semasa dalam PRN ini. Ingatlah, satu perjuangan bukanlah perjuangan secara individu, tapi perjuangan bersama, perjuangan yang melibatkan semua pihak. Jadi kekalahan ataupun kemenangan itu adalah tanggung jawab bersama, bukannya tanggung jawab seorang individu, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik ulasan daripada YB Azalina. Saya lihat ini adalah satu pandangan yang cukup rasional, yang waras, memikirkan, bukan hanya dengan emosi, tidak melibatkan emosi, tetapi memberikan pandangan itu dengan penuh kematangan. Jadi kita mengharapkan ini adalah langkah pertama untuk UMNO dan Barisan Nasional untuk menjadi mempelajari sesuatu daripada PRN ini. Jadi, dan juga kita mengharapkan supaya gabungan kerajaan perpaduan ini akan terus kuat, terus kukuh untuk memacu negara kita di bawah pentadbiran yang diketuai oleh Perdana Menteri yang ke-10, tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen berkaitan dengan apa yang dikatakan ataupun disampaikan oleh Azalina yang saya bacakan untuk kita semua tadi, agak panjang lebar di sana, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera.
Sekian saya daripada Alright Nepet Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.